Yang ketujuh, lepas pada masuk ni, dia ni sejenis setan macam mana? Setan ni sifat dia ialah dia suka duduk di depan pintu rumah kita. Hak nama dasim tu, nombor 7. Dia duduk depan pintu rumah. Dia tunggu apa? Tunggu bila suami balik ke, isteri balik ke, ahli rumah balik ke, tanpa didahului dengan mengucap salam. Masuk rumah, keluar rumah, tak ada assalamualaikum, tak ada waalaikumsalam, dia akan terjah masuk. Dia duduk tunggu di pintu ya hari-hari. Jadi bila kita tak ucap salam, lepas tu dalam rumah tu pun jarang baca Quran, jarang sebut nama Allah, jarang selawat, hatulah rumah kita tu kadang-kadang jadi panas. Bila panas, suami balik kerja, lewat sikit, isteri orang pergi mana, takkan minum kopi pun sampai pukul 1 pagi. Kawan-kawan tu memanglah duk berbual kedai kopi, tak kena. Lepas tu duk bergaduh, anak tanya kerja sekolah tak pandai buat, marah. Anak dapat markah rendah, tampak. Anak tak lulus, tendang. Macam-macam, jadi tak seronok duduk dalam rumah, jadi panas. Tu sebab setan yang nama dasim. Inilah dua orang ni, Ghostbuster ni. Hak baru ni dasim ke apa? Hak pi vacuum tu. Lepas ni kalau nak panggil vacuum mana-mana, inilah dia. Ni panglima, yang ni kapten. Saya bawa khusus ni. Ada tak malam ni? Nampak tak? Ada tak amai mengaji ke? Hak memang jahat ke? Okey, tak apa. Baik, sekarang itulah dasim. Seterusnya nombor 8. Halawan ini sifat dia macam mana? Halawan ni sifat dia lagu ni. Dia ni benda-benda kadang-kadang muzik tu memang lara. Selain daripada muzik, apa lagi yang kita boleh fikirkan? Dia tu jenis melalaikan, melengahkan kita daripada ibadat dan melengahkan kita daripada ingat Allah. Anda bubuh sendirilah nak fikir apa benda tersebut. Yang jadi bersifat lawahan ni begitulah. Kadang-kadang dia masuk dari sudut ibadat, was-was tu lebih. Ramai orang tua kat kampung ambil wuduk 30 minit, logik tak? Habis dah basuh kaki, basuh kedak dahi tadi, basuh kedak dahi, dia ambil pula. Siap dah basuh kaki, berkumuk kedak tadi, berkumuk kedak, dia ambil lain pula. Tertib kedak, last sekali 30 minit. Hak dia start ambil tu imam rakaat pertama dah. Lepas tu dia siap tu imam assalamualaikum dah. Kadang-kadang dia masuk bab kita nak start solat, Allahumma salli ala tak jadi. Allahumma salli dia tu sampai ke masuk ayat lazim dah, Fatihah habis dah, ada lagi tak masuk. Pasal apa jadi tak masuk tu? Sebab was-was tu dia buat. Padahal senang saja, tapi dia jadi rasa tak puas hati, rasa tak seronok, nak bagi puas. Was-was ni banyak, lintasan was-was ni. Kita pun kadang-kadang banyak was-was. Was-was ni bila duduk dalam semayang pun boleh was-was. Dia jadi was-was rakaat. 3 ke 4 lah sekali jadi 5. Jadi terlebih. Terlebih tak apalah. Kita was-was terlebih tak apa. Was-was kurang ni. Semayang subuh hak terlebih. Takut semayang subuh terlebih 4 tu masalah. Kalau semayang zuhur 3 dengan 4 okey lagi. Subuh terlebih 4 ni memang out of date lah. Dah out of date lah subuh terlebih 4 ni. Okey, yang terakhir baru 8.30 standard dah. Okey, yang terakhir ialah yang nama dia luqas, tengah sebut lakhus. Dia ni tak ada dengan kita. Dia ini hanya menjadi teman rapat dan kawan karib kepada spesies orang-orang yang bersifat majusi. Biasa orang yang sembah api, orang yang sembah matahari, itulah dia. Kita hari ni tak sembah api, cucuh api saja. Takut adalah sikit-sikit tak. Lepas tu satu lagi sembah matahari. Ni tak ada lah kita ni sembah api, sembah matahari ni. Tapi kok dia nak main datang kok cara lain, wallahu alam. Bila-bila masa saja dia boleh datang, walaupun ada nama-nama dan pengkhususan tugas. Okey. Seterusnya, kita nak pi ke satu bab yang terlibat dengan orang yang biasa berkawan, macam ayat nombor 6 tadi, hak minta tolong tadi. Jadi bagaimana biasa di kampung kita sebut Tok Bomo, Tok Pawang, Tok Dukung.
yang terlibat dengan orang yang biasa berkawan, macam ayat nombor 6 tadi, hak minta tolong tadi. Jadi bagaimana biasa di kampung kita sebut tok bomo, tok pawang, tok dukung. Bukan nak sebut hak memang betul dengan syariat ni, hak memang cari jalan salah macam ayat nombor 6 tadi. Biasanya orang-orang ni lah akan dipanggil. Kalau masuk hantu, masuk jin, hal lebih pada tu pun panggil juga. Hal lebih pada tu pun panggil dia juga. Barang saya hilang tu, cuba tilik-tilik sikit, dia sendiri pun tak nampak. Padahal kadang-kadang kerja dia sendiri. Dia pergi suruh jin dia ambil kambing kita kat padang, dia pergi sembunyi mana-mana lah, celah pokok ke apa. Lepas tu kawan tu pun cari kita. Kita pun saat aku tilik, oh duk celah pokok tu, macam menuju 4 belalang tu lah lebih kurang. Padahal hak dia dah buatnya. Dia pun boleh tahulah sebab jin dia yang letak. Kadang-kadang dia sendiri yang buat orang kampung tu sakit. Dia suruh jin dia pergi letak benda lah apa. Lepas tu dia katalah, oh aku rasa ada benda ni orang tanam bawah tiang yang ketiga. Padahal jin dia yang tanam. Sebab tu profession dia cari duit kot tu je. Lepas tu orang duk bayar 50, orang duk bayar 100. Jadi beli rokok dan beli rokok gudang garam 3 hari habis. Tak ada duit. Pergi suruh jin buat benda lain pula. Nak commission pula ni. Lagu tu lah lebih kurang. Faham tak? Okey. Ada sekurang-kurang 8 jalan bagaimana seseorang tu nak menghubungkan diri dia dengan spesialis makhluk halus ni. Jadi hak biasa dia buat, inilah jalan-jalan yang popular dan masyhur dalam ilmu perubatan, ilmu menghubungkan diri dengan jin yang salah. Pertama disebut sebagai tariqatul iqsam. Apa maksud tariqah? Tariqah ni jalan. Iqsam ni bahasa Arab al-qasam, iaitu sumpah, perjanjian, MOU. Dengan siapa? Dengan jin, dengan iblis, dengan setan. Contoh kita tengok ahli-ahli sihir, ahli silap mata terkenal, memang mereka ada bai'ah, mereka ada janji persetiaan, MOU. Contoh macam Orion Greenfield, mereka ada surat khas, dan surat tu ada tanda tangan iblis, tanda tangan jin dan cok jin ifrit, ada jelas. David Copperfield tiap-tiap tahun mesti dia akan pergi ke Kahirah Mesir, dekat piramid tu, sebab dia dah ada perjanjian. Macam ahli-ahli sihir terkenal lain yang ada hubungan, mereka memang ada perjanjian khusus. Yang ini dipanggil sebagai tariqatul iqsam, bersumpah sungguh, buat perjanjian, persetiaan, tanda tangan apa, dan tak boleh sesekali melanggar isi-isi perjanjian di dalam surat tersebut. Itu ramai. Hak kita pun, orang-orang pawang, tok dukun, tok bomoh pun, hak jalan salah, mereka ada perjanjian. Jalan yang kedua disebut tariqatuz zabhi. Tariqatuz zabhi ini ialah jalan dengan melakukan upacara penyembelihan. Hak janji itu satu hal. Ni tak cukup dengan janji, kamu kalau nak suruh aku datang, nak suruh aku mai, nak suruh aku hadir, kamu kena korbankan. Kadang-kadang binatang. Jadi kita sembelih kambing. Kadang-kadang bukan nak kambing tu, bukan nak daging kambing, nak darah tu, nak jadikan upacara ritual dan pemujaan. Tak cukup dengan tu, ada sesetengah tempat di India bukan kata kambing, dia culik kanak-kanak. Bila tiba bulan purnama, mereka akan melakukan pemujaan dan ritual. Mereka sembelih, mereka bunuh budak ni, ambil darah manusia. Nak bagi power lagi, nak bagi kuat lagi. Tak cukup dengan darah, ada waktu dia, ada saat dia. Matahari bulan purnama, tarikh sekian-sekian, ada tahun-tahun tertentu. Nak bagi jin yang besar, jin yang lagi kuat, jin yang lagi power. Padahal hari bulan mana pun jin tu boleh main. Tapi sebab dia nak tipu kita ni, nak suruh kita bersungguh nak kat dia. Padahal tak tarikh tu, malam ni kalau panggil pun dia main. Tak, jumpa kedai kopi mana-mana dia main lah. Kata Radik 2 cawang kah nak makan-makan lah, dia boleh main. Tapi sebab kita ni terpedaya, kalau nak panggil jin ni tak boleh biasa-biasa, kena malam tu, kena malam ni. Dia nak suruh kita jadi payah. Bersungguhnya dia nak tengok kita tu nak kat dia. Itu yang bodoh kena tipu tu. Okey, seterusnya tu tariqatuz zabhi. Seterusnya dia panggil tariqatus sulfiyah. Tariqatus sulfiyah ni ialah jalan kenistaan, jalan yang jenis karuk-maruk yang tak masuk akal kadang-kadang. Contoh berlaku di Bacuk ni, lama dah ni.
tok saya dulu cerita, di Bacok ni ada seorang pakcik tua, walaupun umur dia 80, 85, tapi dia tetap kuat, melebihi kudrat dan kuasa orang muda. Bila dia meninggal, jadi banyak gangguan-gangguan datang kepada anak cucu duk ganggu. Dia dah meninggal dah, tiba-tiba marilah seorang ustaz. Perkara pertama yang ustaz tu dapat detect ialah tandas dia. Tandas dia tu tak macam orang lain. Orang lain membelakangi kiblat, dia menghadap kiblat. Pasal apa? Tandas menghadap kiblat pelik. Lepas tu tuk bomoh tu detect, ada benda bawah telapak tempat kita nak pijak tu kan. Kalau kita nak berak mencangkung tu kan ada benda tu. Bila korek dua benda tu, ya Allah, Masya Allah, Quran 2 biji. Quran duk bawah tapak tu. Jadi inilah perkara yang disebut tariqatus sulfiyah, yang melanggar adat, penuh kenistaan, penuh kejijikan. Tak masuk akal. Quran dia pun boleh buat lagu tu. Pijak Quran tu satu hal, ni memang kena pijak, lepas tu duk buang najis, buang taik menghadap kiblat. Ya Allah. Tapi semata-mata nak kebal, nak kuat, tapi mati juga. Kalau kebal, kuat, tak mati-mati, okey lah juga nak buat tak? Ni mati, tak ada guna juga. Kadang-kadang macam di Macang, tahun 60-an dulu, tahun 70-an awal-awal, dia ni pengamal ilmu kepala taik. Tahu ilmu kepala taik?